السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya hadis 416, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha arba'a wa yazidu ma syaa Allah, rawahu Muslim. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat duha sebanyak 4 rakaat. Adakala lebih dari itu menurut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahawasanya Rasulullah sembahyang sunat yang dinamakan sebagai sembahyang sunat duha sebanyak 4 rakaat, dan kadang-kadang Rasulullah sembahyang lebih daripada 4 rakaat. Maka berdasarkan kepada hadis ini dan beberapa hadis yang lain, ulama fiqh mengatakan antara sembahyang sunatnya adalah sembahyang sunat yang dilakukan di waktu duha. Sembahyang sunat duha permulaan waktunya adalah setelah daripada keluar matahari dan matahari naik segala tinggi sikit matahari, maka masuk waktu duha. Manakala penghujung waktu sembahyang sunat duha apabila gelincir matahari, maksudnya apabila masuk waktu zuhur. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, walahu anha annaha su'ilat hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha qalat la illa an yaji'a min maghibih. Maksudnya, dan dalam riwayat Imam Muslim juga daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa pernah Aisyah ditanya, adakah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sembahyang sunat duha? Lalu Aisyah menjawab, tidak, kecuali bila baginda baru tiba dari bepergiannya. Jadi Rasulullah tidak sembahyang sunat duha, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada bermusafir. Jadi kalau Rasulullah balik daripada musafir, biasanya Rasulullah dia akan masuk ke Madinah siang hari sampai pagi, maka Rasulullah sembahyang dulu sunat di waktu duha. Nanti kita akan kita baca satu hadis lagi. Tak ada dah. Okey. Seterusnya, walahu anha ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhat ad-duha qattu wa inni la usabbihuha. Maksudnya, dalam riwayat Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah,
Aku sama sekali tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang solat sunat duha. Bagaimanapun aku sentiasa melakukannya. Okey, sekarang ni kita ada 3 hadis. Hadis yang akhir sekali, Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahawasanya dia tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sembahyang sunat duha. Tetapi dia sendiri melakukan sembahyang sunat duha. Siapa dia sendiri? Aisyah. Hadis yang sebelum daripada tu, ketika ada orang tanya kepada Aisyah, adakah Rasul sembahyang sunat duha? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tak, melainkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang daripada permusafiran. Manakala hadis yang sebelum daripada tu, Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan sentiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat duha sebanyak 4 rakaat, kadang-kadang lebih daripada 4 rakaat. Maka kalau kita tengok 3 hadis ni, pada zahirnya, pada zahir lah, nampak ada sedikit bercanggah. Tapi sebenarnya tidaklah bercanggah. Jadi kalau kita tengok, kalau kita gabunglah ketiga-tiga hadis ini, hak yang Aisyah kata, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat duha, tapi aku buat adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pulang daripada bermusafir. Hak yang dia kata Rasul buat 4 rakaat, hak lebih daripada tu, hak tu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang daripada bermusafir. Adakah boleh kita faham daripada hadis ini, sunat duha hanya dituntut ketika seseorang tu pulang daripada permusafiran sahaja, tidak kepada orang yang selain daripada orang tersebut? Kata ulama fiqh, tidak, bukan lagu tu. Kerana yang pertama sekali, Aisyah sendiri sentiasa mengerjakan sembahyang sunat duha. Yang pertama. Yang keduanya, kita kena tahu bahawasanya dalil syarak bukan hanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan perkataan Rasulullah, pengakuan daripada Rasulullah juga termasuk daripada dalil syarak. Kita Quran, hadis. Kalau sebut kata hadis, ia merangkumi perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada hadis yang diriwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang mana Abu Hurairah menceritakan, ausani khalili bi thalath, kekasihku telah berpesan kepadaku dengan 3 perkara. Kekasihku, yakni Rasulullah pesan kepadaku 3 perkara. Yang pertamanya adalah aku puasa 3 hari setiap bulan. Yang keduanya adalah wa raka'atayid duha, 2 rakaat sembahyang sunat duha. Rasul pesan kepada siapa? Abu Hurairah. Ni pagi dengan perkataan. Begitu juga daripada Abu Darda ke Abu Sa'id Al-Khudri yang melupa. Juga hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, tak silap ingat, yang mana kata sahabat tersebut, ausani habibi bi thalath la ada'anha la ada'ahunna ma ishtu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasihku, berpesan kepadaku dengan melakukan 3 perkara, dan aku tidak akan tinggal 3 perkara ini seumur hidupku. Yang pertamanya adalah puasa 3 hari setiap bulan. Yang keduanya adalah 2 rakaat sembahyang sunat duha. Yang ketiga, aku tidak tidur melainkan setelah daripada aku mengerjakan sembahyang sunat witir. Maka berpandukan kepada hadis-hadis tersebut, kata ulama, disyariatkan, dituntutkan sembahyang sunat duha, sama ada orang tu pulang daripada permusafiran ataupun orang yang duduk kampung. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang sunat duha, mana yang lebih afdal kita kekalkan ataupun kita buat selang-seli? Okey, boleh faham maksud kekalkan? Kekalkan maksudnya buat semua setiap hari. Ataupun hak yang lebih afdal kita buat selang-seli? Di sini ada sedikit perbincangan di kalangan ulama. Majoriti ulama termasuklah pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya sembahyang sunat duha, hak yang paling afdalnya adalah kita buat secara berterusan, setiap hari kita buat. Hak tu hak yang paling afdal berbanding dengan kita buat selang-seli. Namun di sana ada pandangan ulama fiqh mengatakan
bahawasanya yang lebih afdal sembahyang sunat duha adalah kita buat selang-seli, tidak buat secara berterusan. Hari ni buat, esok dah buat, lusa pula buat, bukan buat sok-mok. Ada pandangan sebahagian daripada ulama kerana dia melihat bahawasanya Rasulullah tidak buat sok-mok. Baik. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun macam kita kebawah saat ni pandangan majoriti ulama, termasuk pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya hak yang paling afdal adalah kita melakukan sembahyang sunat duha secara berterusan. Sebab dia kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul 'amali ila Allah ma dawama 'alaihi sahibuha wa in qalla." Amalan yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang Allah Taala kasih adalah seorang tu melakukan secara berterusan. Orang tu dia melakukan amalan tersebut secara berkekalan dan berterusan, amalan itulah yang paling dikasihi oleh Allah, wa in qall, walaupun sedikit. Walaupun amalan tu sedikit, tapi yang penting dia istiqamah, dia buat semua. Hak tu hak yang paling afdal, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya wa an Zaid bin Arqam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awabin hina tarmadul fisal, rawahu at-Tirmidzi. Daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu taala an, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat al-awabin, al-awabin adalah perkataan jamak daripada awab. Awab ni orang yang kembali kepada Allah, tu makna awab. Orang yang jauh daripada Allah, tiba-tiba dia kembali kepada Allah dan kerap dia kembali kepada Allah, sentiasa dia kembali kepada Allah, tu yang dinamakan sebagai awab. Sembahyang golongan tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah di saat anak unta mulai rasa kepanasan. Sembahyang al-awabin adalah ketika anak unta mula merasai kepanasan. Okey, kita kena cerita dulu. Anak unta mula merasai kepanasan guana. Unta tempat kita tak ada. Okey, dia ada di tanah harak, sebahagian daripada tanah harak dah. Bukan semua tanah harak ada. Okey. Kalau di Mekah ada. Biasa dulu kalau orang pergi ziarah luar Mekah kan, pergi ziarah kat ladang unta dulu. Lah ni dak dah kan. Lah ni usah kata nak pergi ziarah ladang unta, nak pergi Mekah pula boleh lah ni. Okey. Jadi dia apabila matahari naik, dia tanah tu dia akan jadi panas. Tambah-tambah kalau musim panas kan, tanah jadi panas. Jadi anak unta ni hak yang kecil, dia kaki dia tidaklah setebal mak dia. Dia apabila naik dalam pukul 10 lebih, tinggi, matahari tinggi dah, tak sampai tapal lagi pun. Maka dia dah sedap dah nak duduk. Dia bangun dah. Bangun akak kaki kanan, akak kaki kiri sebab rasa kepanasan dah. Dia duduk dah atas tanah sebab panas. Jadi ketika itulah salatul awabin, sembahyang orang yang banyak kembali kepada Allah. Maka kata ulama berpandukan kepada hadis ini bahawasanya waktu yang paling afdal kita sembahyang sunat duha adalah ketika matahari tinggi. Lebih kurang dalam pukul 10 lebih. Lebih kurang gitulah. Hak tu hak yang paling afdal kita sembahyang sunat duha. Kerana Rasulullah sebut dalam hadis ini, sembahyang al-awabin adalah ketika anak unta terasa dah kepanasan. Jadi kalau dalam pukul 7.30 lagi, 7.30 tak ada, anak unta dah rasa kepanasan lagi. Kalau setakat pukul 7.30 di tempat kita lah. Jadi kita kata dalam pukul 10 ataupun 10.30, tu hak yang paling afdal kita sembahyang sunat duha. Okey. Jadi sekarang ni waktu sembahyang sunat duha adalah setelah matahari naik, tu permulaan, manakala penghujungnya adalah masuk waktu zuhur. Di mana sahaja hak yang kita buat di dalam waktu tersebut, maka sudah memadai. Namun waktu hak yang paling afdal kita sembahyang sunat duha adalah ketika matahari terik, panas terik dah. Ketika tu hak yang paling afdal sekali berpandukan kepada hadis ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada hadis ini juga sebahagian daripada ulama fiqh meletakkan nama sembahyang sunat duha sebagai sembahyang sunat al-awabin. Sembahyang sunat duha dia panggil juga sembahyang sunat al-awabin. Kerana Rasulullah sebut lagu tu dalam hadis. Salatul awabin
hina tarmadul fisal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang kata sembahyang sunat awabin, jadi kita orang yang belajar, kita fahamlah, iaitu sembahyang sunat duha. Cuma di sana dalam kitab fiqh dia ada selagi sembahyang sunat al-awabin, iaitu sembahyang sunat yang dilakukan di antara maghrib dan isyak. Jadi bermakna sembahyang sunat al-awabin dia ada dua. Yang pertamanya hak yang dilakukan pada siang hari, yang keduanya hak yang dilakukan pada malam hari. Sembahyang al-awabin, solat sunat al-awabin, hak yang disebut dalam kitab fiqh, hak yang dilakukan pada malam hari adalah sembahyang sunat yang dilakukan di antara maghrib dengan isyak. Manakala sembahyang sunat al-awabin yang dilakukan siang hari adalah sembahyang sunat duha. Baik. Okey, jadi sembahyang sunat duha pun boleh panggil, sembahyang sunat al-awabin pun boleh panggil. Lepas tu ada lagi nama dia, sembahyang sunat isyraq, menurut pandangan majoriti ulama. Jadi minggu lepas kita cerita dah. Kita ada cerita pada penghujung lah, pada penghujung kuliah kita cerita secara ringkas berkenaan dengan sembahyang sunat isyraq. Isyraq ni asal makna benda isyraq, matahari naik. Jadi ulama berbeza pandangan sebenarnya dalam menetapkan hukum sembahyang sunat isyraq. Adakah sembahyang sunat isyraq adalah sembahyang sunat yang selain daripada sembahyang sunat duha, ataupun sembahyang sunat isyraq adalah sama dengan sembahyang sunat duha? Di sini ulama berbeza pandangan. Sebahagian daripada ulama tafsir ketika dia menafsirkan ayat yusabbihna bil ashiyyi wal isyraq, mereka itu bertasbih, yakni melakukan sembahyang di waktu petang dan di waktu keluar matahari. Sebahagian daripada ulama tafsir menyebut bahawasanya sembahyang al-isyraq di sini adalah sembahyang sunat duha. Dan sebenarnya ini adalah pandangan majoriti ulama fiqh. Jadi sembahyang sunat isyraq bukanlah sembahyang sunat yang asing daripada sembahyang sunat duha. Ia juga dinamakan sembahyang sunat duha, dinamakan sembahyang sunat isyraq. Okey. Jadi bermakna sembahyang sunat duha mengikut pandangan sebahagian besar ulama, dia ada tiga nama. Sembahyang sunat duha kerana dilakukan dalam waktu tersebut, dilakukan dalam waktu duha. Sembahyang sunat al-awabin kerana Rasulullah sebut salatul awabin hina tarmadul fisal. Yang ketiganya adalah sembahyang sunat isyraq kerana permulaan waktunya adalah setelah daripada matahari naik. Baik. Namun ada segelintir ulama mengatakan sembahyang sunat isyraq dia berbeza dengan sembahyang sunat duha. Antara ulama yang berpegang kepada pandangan ini ataupun yang menjelaskan pandangan ini adalah Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Menurut pandangan Imam Ghazali rahimahullahu subhanahu wa ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahawasanya sembahyang sunat isyraq ia berbeza dengan sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat isyraq dilakukan ketika matahari naik. Tapi kena ingat, ketika matahari naik tinggi. Kerana di sana ada larangan di dalam hadis bahawasanya setelah daripada sembahyang fardu subuh kita tidak boleh sembahyang sunat melainkan apabila matahari naik tinggi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da as-subhi hatta tatlu'a asy-syams. Tidak ada salat selepas daripada sembahyang subuh melainkan sehingga terbit matahari. Ada satu riwayat menyebut sehingga tinggi matahari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an Anasin qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة رواه الترمذي واستغربه. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat sunat duha sebanyak 12 rakaat, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya sebuah gedung di dalam syurga. Hadis ini diriwayat oleh Imam Tirmizi. Namun Imam Tirmizi menilai hadis ini sebagai hadis gharib. Hadis ini adalah hadis dhaif menurut pandangan Imam Tirmizi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ni Anas bin Malik menceritakan Rasul khabar orang yang sembahyang sunat duha sebanyak 12 rakaat. Sebanyak 12 rakaat, maka Allah Taala akan binakan baginya satu mahligai di dalam syurga. Allah Ta'ala binakan satu dia tulis benda gedong. Sebenarnya qasran ni mahligai. Dia terjemah kepada gedong pula, ikut dia lah.
Tapi qasran sebenarnya mahligai. Allah Ta'ala akan jadikan kepadanya, budak sedar saat ni. Baca je yang dia terjemah. Tapi qasran sebenarnya makna dia bukan gedong. Makna dia adalah mahligai. Mahligai ni rumah besar tu lah. Macam istana tu. Gitu lah. Allah Ta'ala akan bina kepada dia satu mahligai di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Jadi bermakna hadis ni menceritakan kelebihan sembahyang sunat duha. Ketika orang tu melakukan bilangan rakaat yang tertentu, iaitu sebanyak 12 rakaat. Yang pertama. Yang keduanya, sebahagian daripada ulama mengambil daripada hadis ini bahawasanya sebanyak-banyak bilangan rakaat sembahyang sunat duha adalah 12 rakaat. Sebanyak-banyak sembahyang sunat duha adalah 12 rakaat. Namun ini bukan pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i. Walaupun ada sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i berpegang kepada pandangan ini. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, sebanyak-banyak sembahyang sunat duha adalah 8 rakaat. Berpandukan kepada hadis yang diriwayat oleh kakak Sayyidina Ali, Allah Rabbi yang melupa nama dia, pada tahun Fatuh Makkah. Ada lepas daripada ni? Mungkin ada lepas daripada ni, insya-Allah. Okey, nanti kita tengok depan takut ada. Yang mana ketika rasanya nama dia Ummu Hani, tak silap ingat, baru mari. Tak silap ingat dah. Jadi ketika tahun Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang sebanyak 8 rakaat di rumah Ummu Hani. Tak silap ingat, nama dia Ummu Hani. Jadi majoriti ulama ataupun pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i dia mengatakan bahawasanya sebanyak-banyak sembahyang sunat duha adalah 8 rakaat. Jadi bilangan rakaat sembahyang sunat duha sekurang-kurangnya adalah 2 rakaat. Itu berlaku kesepakatan tanpa ada khilaf. Sekurang-kurang sembahyang sunat duha adalah 2 rakaat. Hal tu tidak ada khilaf. Manakala sebanyak-banyak sunat duha berapa rakaat? Sini berlaku khilaf. Ada kata 8 dan ada kata 12. Baik, hak yang kata 12 ni hadis ni ya. Cuma hadis ni Imam Tirmizi sendiri menilai sebagai hadis dhaif. Namun masih lagi ada sebahagian daripada ulama mengatakan hadis ini walaupun hak ni dhaif tetapi dia mempunyai syawahid, dia mempunyai penyokong. Yang mana kerana ada penyokong maka hadis ini jadi kuat, boleh dijadikan hujah. Baik, maka sebahagian daripada ulama melihat kepada hadis ini ada penyokong daripada hadis-hadis yang lain, ada penguat dia daripada hadis-hadis yang lain, maka hadis ini boleh dijadikan sandaran. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baiti fa shalla ad-duha 8 raka'at. Maksudnya rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Disebutkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahku lalu solat duha 8 rakaat. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat duha sebanyak 8 rakaat pada tahun Fathu Makkah tidak disebut di sini. Nah, cuma hadis yang Aisyah kata 8 rakaat ni, ada sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Hadis yang sahihnya adalah Rasulullah sembahyang di rumah Ummu Hani sebanyak 8 rakaat. Jadi kesimpulan, sebelum daripada kita masuk dalam bab baru, sembahyang sunat duha muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum dia adalah sunat. Hukum dia adalah sunat. Orang yang tidak sembahyang sunat duha, dia tidak makruh. Dia bukan perkara sunat kalau kita tinggal semuanya makruh, bukan. Dia ada benda sunat kalau kita tinggal makruh, ada benda sunat kalau kita tinggal tidak makruh. Antara sembahyang sunat ataupun benda sunat yang kalau ditinggalkan tidak makruh adalah sembahyang sunat duha. Tapi ada juga sembahyang sunat kalau kita tinggal hukum dia makruh. Ada. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, sembahyang sunat kalau kita tinggal hukum dia makruh adalah sembahyang sunat tahiyatul masjid. Hukum sembahyang sunat tahiyatul masjid adalah sunat. Tetapi makruh orang yang masuk dalam masjid tanpa ada sebarang keuzuran, dia tidak sembahyang sunat duha. Sunat duha pula. Sunat tahiyatul masjid. Ini tukar abah sekali. Sekali lagi. Sembahyang sunat tahiyatul masjid, hukum dia adalah sunat. Orang yang masuk dalam masjid, kalau tidak ada sebarang keuzuran, maka tiba-tiba dia tinggal sembahyang sunat tahiyatul masjid, hukum dia makruh.
Berbeza dengan sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha hukum dia sunat. Tapi meninggal sembahyang sunat duha tidak makruh. Dah apa jadi gitu? Kerana dalam sembahyang sunat tahiyatul masjid ada larangan daripada Rasulullah bagi orang yang tidak sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dalam hadis ada Rasul larang, ada Rasul perintah. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain atau kama qala. Maka apabila seorang di kalangan kamu masuk dalam masjid, maka jangan dia duduk. Tengok Rasul larang, jangan dia duduk. Rasul larang. Jadi kalau dia duduk juga bermakna dia langgar larangan Rasulullah. Jadi bermakna dia telah melakukan perkara yang makruh. Jadi dalam sembahyang sunat tahiyatul masjid ada perkataan larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak sembahyang sunat tahiyatul masjid kalau tidak ada apa-apa keuzuran, maka sebab itulah kata ulama meninggal sembahyang sunat tahiyatul masjid hukum dia makruh. Tetapi dalam sembahyang sunat duha tidak ada larangan. Walaupun hukum dia sunat, oleh kerana tidak ada larangan meninggal, maka tidak makruh tinggal sembahyang sunat duha. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, waktu sembahyang sunat duha, ni kesimpulan daripada apa yang kita bincang, adalah di antara matahari naik segala hingga masuk waktu zuhur. Apabila gelincir matahari itu penghujung dia. Di mana saja tempat kita sembahyang memadai. Cuma hak yang paling afdal adalah kita sembahyang ketika matahari naik tinggi dah, panas terik dah. Hak tu hak yang paling afdal. Manakala bilangan sembahyang sunat duha adalah sekurang-kurang sebanyak 2 rakaat, hak tu sepakat ulama. Manakala sebanyak-banyaknya adalah 8 rakaat menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, ataupun 12 rakaat menurut pandangan sebahagian daripada ulama yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu babu salatil jama'ati wal imamah. Bab pada menjelaskan sembahyang berjamaah dan menjadi imam. Okey, kita masuk dalam bab baru, bab sembahyang berjamaah dan menjadi imam. Apa yang dimaksud dengan sembahyang berjamaah? Yang dimaksud dengan sembahyang berjamaah adalah di sana ada seorang imam dan ada makmum, sekurang-kurangnya seorang. Itu yang dinamakan sembahyang berjamaah. Kalau kita duduk seorang di rumah, hal tu tidak dinamakan sembahyang berjemaah. Walaupun kita niat jadi itu imam. Sembahyang di rumah tapi niat agak jadi itu imam. Dah siapa hak yang belakangmu? Takut-takut jin nak ikut. Ada sebab ada orang tanya hamba. Dah boleh tak? Noh ke tanya hamba. Dia kata ustaz boleh tak kalau kita sembahyang di rumah kita akad takbiratul ihram, kita niat jadi imam. Takut-takut jin nak ikut kita, mana ke tahu. Kita kata dah tak takut-takut ke jin tak mau ikut. Sebenarnya Allahu Rabbi, kadang-kadang ada juga orang tu dia mikir, kita pun tak sampai mikir tahap tu. Tidak sunat kita niat jadi itu imam kalau kita sembahyang seorang. Macam-macam andaian dia, jin lah apalah. Tu ada orang tanya, royak tu penuh ada orang tanya. Baik. Jadi kalau duduk seorang, duduk di rumah, tak ada orang belakang, maka tak panggil sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah mesti kena ada imam, mesti kena ada makmum. Sekurang-kurang makmum seorang. Baik. Katanya an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, solat berjamaah lebih utama 27 darjat berbanding dengan solat bersendirian. Maksud dia, orang yang sembahyang bersendirian dengan orang yang sembahyang berjamaah, daripada sudut afdal banyak pahala ganjarannya adalah orang yang sembahyang berjamaah. Banyak mana? Dalam hadis ni sebanyak ganjaran ataupun lebih sebanyak 27 darjat. Di sana ada hadis yang diriwayat daripada, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang diriwayat daripada Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sebanyak 25 darjat. Ada riwayat 27 darjat, ada riwayat 25 darjat. Yang penting sama ada 25 darjat ataupun 27 darjat, yang pentingnya sembahyang berjemaah jauh lebih baik, jauh lebih afdal berbanding dengan sembahyang
berseorangan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apakah hukum sembahyang berjamaah? Hukum sembahyang berjamaah ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan hukum sembahyang berjamaah adalah sunnah muakkadah. Dan ini sebenarnya pandangan majoriti ulama. Pandangan yang kedua, sembahyang berjamaah hukum dia adalah fardu kifayah. Ada pandangan ulama mengatakan sembahyang berjamaah adalah fardu ain. Tetapi kalau orang tu dok pergi sembahyang berjamaah, tetap sah sembahyang dia. Ada juga orang yang kata fardu ain menjadi syarat kepada sah sembahyang. Mu dok pergi sembahyang jemaah dak sah sembahyang. Mu ada juga pandangan ulama kata lagu tu. Jadi empat pandangan di sini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak yang kita sebut empat pandangan saat ini, hak yang kita sebut empat pandangan saat ini adalah untuk lelaki. Manakala untuk perempuan nanti kita akan bincang lepas daripada ni. Jadi pandangan yang pertama, sembahyang sunat, sembahyang berjamaah adalah sunnah muakkadah. Apa maksud sunnah muakkadah? Sunnah yang ada tuntutan yang kuat daripada syarak supaya kita lakukannya. Ada tuntutan yang cukup kuat. Dan kalau kita baca hadis-hadis yang berkait dengan sembahyang berjamaah, maka kita akan dapati ada beberapa hadis yang secara jelas Rasulullah memberi amaran yang keras kepada orang yang meninggalkan sembahyang berjamaah. Dan pernah hamba sebut sebelum daripada ni, bagi orang lelaki yang mempunyai kemampuan, yang balik, yang berakal, yang tidak ada apa-apa keuzuran, termaksud yang mempunyai kemampuan. Kalau ada keuzuran sakit dan seumpamanya, itu masalah lain. Maka dituntut dengan tuntutan yang kuat supaya dia mengerjakan sembahyang secara berjamaah. Di zaman salaf dulu, pernah kita ambil cerita sebelum daripada ni, orang yang meninggalkan sembahyang akan dituduh dan ditomoh sebagai orang kafir. Di zaman salaf dulu. Manakala golongan lelaki yang tidak mengerjakan sembahyang berjamaah dituduh sebagai golongan munafiqun. Suatu ketika dahulu. Bukan tuduhan yang kecil, tuduhan yang berat. Kerana sifat orang munafik yang susah nak bagi sembahyang jemaah. Sebab orang munafik wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu tidak menyebut Allah melainkan sikit. Jadi malah nak bagi sembahyang jemaah dulu. Zaman kita ni mungkin berbeza aku. Dulu kalau orang dok sembahyang dituduh sebagai orang kafir. Manakala orang yang tidak sembahyang jemaah ni untuk orang lelaki dituduh sebagai golongan munafiqun. Kerana golongan munafiqun lah yang payah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kafir ataupun golongan munafiqun, kedua-dua ni adalah perkara yang cukup bahaya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah kita orang lelaki yang tidak ada keuzuran, maka kita kena tekadkan untuk kita nak jaga sembahyang berjamaah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang jemaah besar ganjaran dia. Sehingga kan ada hak yang kata 25 darjat, ada hak yang kata 27 darjat. 25 darjat, 27 darjat ni berbezalah daripada seorang kepada seorang yang lain. Orang hak yang lebih sempurna jemaah dia dapat 27, kalau tak sempurna mana dapat 25. Itu maksud dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah nak dapat 27 dengan 25 ni disyaratkan dia saat itu sembahyang di masjid ataupun tidak disyaratkan? Ni ada juga orang kata ni. Dia kata kalau kita nak dapat pahala 27 ataupun 25 ni mesti kena sembahyang jemaah di masjid. Kalau sembahyang berjemaah di tempat lain, maka tidak boleh ganjaran 27 dan 25. Baik. Kalau kita tengok kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak mengikatkan kelebihan gandaan ganjaran bagi orang yang sembahyang berjemaah di masjid ataupun bukan di masjid. Rasul tak ada. Rasul kabul lagu mana? Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Sekadar tu je. Sembahyang berjemaah lebih afdal daripada sembahyang seorang diri, lebih afdal daripada 27 darjat. Rasul tak kabul pun di masjid ke ataupun tidak di masjid. Maka apabila Rasul kabul secara umum, secara mutlak tanpa dikaitkan dengan masjid, maka secara zahirnya sembahyang berjemaah yang dilakukan walaupun bukan di masjid, di surau, di rumah, tetap mendapat kelebihan gandaan 27 darjat. Itu kita kena faham. Okey, itu yang pertama. Cuma kita kena ingat, walaupun sembahyang berjemaah pada tempat yang selain daripada masjid
dapat juga gandaan tersebut, tapi hak yang paling comelnya, hak yang paling afdalnya adalah kita sembahyang berjemaah di masjid. Kerana sembahyang jemaah yang dilakukan oleh Rasulullah kebanyakan dia di masjid. Tapi bukan semua sembahyang jemaah yang dilakukan oleh Rasulullah dalam masjid, bukan. Ada sembahyang jemaah yang dilakukan oleh Rasulullah di luar masjid. Ketika Rasulullah bermusafir, ketika Rasulullah pergi perang, maka dalam perjalanan Rasulullah sembahyang berjemaah. Bahkan dalam peperangan sekalipun Rasulullah sembahyang berjemaah, yang mana sembahyang tersebut tidak dilakukan dalam masjid. Tetapi kebanyakan sembahyang Rasulullah adalah di dalam masjid. Dan di sana ada tuntutan yang jelas daripada hadis yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas sallu fi buyutikum, wahai manusia, mun kena sembahyang di rumah-rumah kamu. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitih. Sesungguhnya sembahyang hak yang paling afdal adalah seseorang itu sembahyang dalam rumahnya. Illal maktubah, malaikat sembahyang fardu, hak yang paling afdal dia sembahyang di masjid. Okey. Jadi sekali lagi kesimpulan daripada hadis ni ataupun apa hak yang kita sebut Allah sekali saat ni, gandaan orang hak yang sembahyang berjemaah 27, 25 ni bukan khusus bagi orang hak yang sembahyang berjemaah di masjid. Asal kata dia sembahyang jemaah, ada gandaannya. Cuma hak yang paling afdal adalah sembahyang di masjid. Hak tu kita kena faham. Hak yang paling afdal kita sembahyang di masjid. Katanya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Okey, ni masalah orang lelaki. Tadi kita cerita orang lelaki kan, sebelum kita baca kita kena sebut sekali lagi sebab kita nak cerita tentang orang puang pula. Adakah orang puang ketika dia sembahyang berjamaah, pahala dia digandakan sebagaimana pahala orang lelaki sembahyang berjamaah? Okey, soalan sekali lagi ya. Saat ni kita cerita orang lelaki orang puang, dia mari sembahyang berjamaah di masjid ke, di surau ke, tak kira lah di mana musalla ke. Adakah dia mendapat gandaan pahala sebanyak 27 atau 25 sebagaimana orang lelaki dapat? Di sini ulama fiqh berbeza pandangan. Ada ulama fiqh kata hak yang kata gandaan sani hanya khusus untuk lelaki, tidak untuk perempuan. Okey, itu pandangan sebahagian daripada ulama fiqh. Dah sebab benda khusus untuk lelaki? Kerana di sana ada riwayat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut secara jelas benda ni untuk lelaki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafdulu salatul jami' salatar rajuli wahdahu 25 darajah. Sembahyang secara berjemaah lebih daripada sembahyang seorang lelaki. Rasul sebut lelaki. Jadi dia apabila Rasul sebut lelaki, maka benda ni khusus untuk lelaki. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kata ulama, hak ni khusus untuk lelaki kerana hak yang paling afdal bagi perempuan bukan sembahyang di masjid. Hak yang paling afdal perempuan sembahyang di rumah. Hak tu kita bincang dah sebelum daripada ni. Tahun lepas dah rasanya. Tapi tahun lepas pun kita baru masuk kan. Kita pernah bincang. Di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la tamna'u ima Allah. Bukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kata Rasulullah, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Mu jangan tegah, mu jangan halang hamba-hamba perempuan Allah daripada mendatangi masjid Allah. Tapi dalam masa yang sama, wa buyutuhunna khairul lahun. Tetapi rumah mereka itu adalah lebih baik bagi mereka itu. Wahai orang lelaki, mung tok lelaki ke, mung ayah ke, kalau anak puan mung, kalau bini mung nak pergi masjid, mung jangan halang. Beri dia pergi. Tak boleh mu halang, salah mu halang. Tetapi dia kena ingat, orang puan kena ingat hak yang paling afdal di sembahyang di rumah. Maka menurut pandangan sebahagian daripada ulama, bahawasanya gandaan bagi orang hak yang sembahyang berjemaah ni hanya untuk lelaki saja, tidak untuk perempuan. Okey, itu pandangan sebahagian ulama. Namun sebahagian yang lain berpandangan bahawasanya gandaan di sini bukan untuk lelaki, bahkan juga untuk perempuan. Jadi masalah perempuan boleh gandaan sama atau tidak, di sini berlaku perselisihan di kalangan ulama. Jadi hak yang sebenarnya Allah lebih mengetahui. Jadi orang puan dia tunggulah ganjaran di negeri akhirat. InsyaAllah ada ganjaran dia. InsyaAllah dia kena tunggu di akhirat. Kita datang dunia ni ulama tengok kepada zahir dalil sahaja.
bincang melalui zahir dalil saja. Masalah ni ada dua pandangan dalam masalah ni. Jadi kalau ada orang kata orang puan dah leh ganjaran gandaan, betul ada pandangan kata gitu. Kalau ada orang kata orang puan boleh, betul juga ada pandangan ulama kata lagu tu. Masing-masing ada sandaran dalil. Hak yang kata boleh kerana melihat kepada dalam hadis hak yang kita baca tadi, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi. Rasul tidak sebut lelaki dengan puan. Jadi bermakna hadis ni umum untuk lelaki dan perempuan. Dan kita mengharapkan orang puan hak yang sembahyang berjemaah juga digandakan. Kita mengharapkan ada gandaan sembahyang dia. Tetapi hakikatnya hak tu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut pandangan ulama fiqh, ketika ulama fiqh mengkaji dalil, ada khilaf dan kedua-dua pandangan tersebut ada sandaran. Okey, untuk malam ni kita rasa sini dulu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bincang pada malam ini ada keberkatannya dan sama-sama dapat mengambil manfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.